Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat, tak lama matilah dia. Bermula dengan misi di Kongo pada tahun 1960-an, pasukan ATM telah melalui revolusi pembabitan misi antarabangsa yang semakin meluas. Sering sahaja bantuan diminta kepada pasukan ini, terutama bagi misi-misi membabitkan proses pemerhatian dan bantuan kemanusiaan kerana pendirian negara yang bersifat neutral, iaitu tidak terlibat dengan mana-mana pihak yang bertelagah. Kebiasaannya, kehadiran ATM disambut lega oleh mereka yang terlibat di dalam pertelagahan kerana pasukan kita menghulurkan bantuan tanpa mengambil kira pihak yang terlibat, dan kebiasaannya fokus diberikan kepada mangsa-mangsa yang tidak berdosa yang telah terperangkap di tengah-tengah pertelagahan tersebut. Meskipun ada suara-suara sumbang yang akan mengutuk setiap kali kedengaran kita bakal menghantar pasukan ke negara bergolak kerana menuduh pasukan kita sebagai campur tangan dan menambahkan luka, hakikat yang tidak boleh ditidakkan adalah betapa kehadiran pasukan kita seringkali membawa kelegaan kepada banyak pihak. Bukan sekali dua berlaku insiden di mana pasukan Malaysia telah membuktikan kemampuan di dalam menjalankan tugasan yang diamanahkan. Di antara yang paling tersohor adalah insiden Black Hawk Down, dan kemampuan ini diakui oleh pasukan-pasukan asing dan penduduk setempat, walaupun ianya tidak diwar-warkan secara umum ataupun terbuka. Kehadiran kita mungkin bersifat neutral dan bukan ofensif, tetapi kita sentiasa bersedia berhadapan dengan cabaran yang tiba, terutamanya apabila melibatkan misi menyelamat dan juga melindungi. Jika kita menonton filem Black Hawk Down, kita pasti mendapat gambaran bagaimana tentera Amerika Syarikat menyelamatkan pasukan tentera negara asing ketika bertempur dengan kumpulan militer di kawasan Pasar Bakara di Mogadishu, Somalia. Namun, di sebalik filem itu tercatat satu kisah benar yang membabitkan pengorbanan dan perjuangan anggota tentera Malaysia yang berlaku pada 3 Oktober 1993. Keberanian itu membabitkan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM menyelamatkan tentera Amerika Syarikat daripada menjadi mangsa serangan para pengikut setia puak penentang Jeneral Farah Aidid. Apa yang pasti, anggota ATM berada di barisan hadapan sekali ketika operasi menyelamat di dua lokasi berasingan yang terletak kira-kira 3 km di antara satu sama lain. Operasi menyelamat dan pertempuran sengit itu mengambil masa lebih 7 jam, bermula pada sebelah malam, dan hanya awal pagi keesokan harinya kesemua anggota ATM berjaya membawa keluar puluhan tentera Amerika Syarikat dengan selamat. Walaupun sebelum ini ATM dianggap tidak mempunyai pengalaman berperang di peringkat antarabangsa atau di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, namun peristiwa di Mogadishu itu mencatatkan kejayaan dan kehebatan sebenar tentera Malaysia di mata dunia. Seorang anggota ATM yang turut terbabit di dalam operasi itu, Lieutenant Colonel Muhammad Halim Khalid, 44, buat pertama kalinya mendedahkan kisah sebenar yang berlaku. Ketika itu, Muhammad Halim berpangkat Kapten dan bertugas sebagai penolong ketua Company B, Batalion Malaysia di Somalia. Saya bersama beberapa rakan ketika itu bertugas di bilik gerakan pada pukul 4 petang apabila menerima arahan untuk menggerakkan company ke pelabuhan Mogadishu yang dikawal oleh tentera pengaman daripada Pakistan. Kami tidak diberitahu gambaran lebih terperinci operasi itu. Ekoran daripada itu, satu company B bersama 16 kereta perisai APC Condor dengan kira-kira 100 anggota ATM telah bergerak ke pelabuhan berkenaan, kata Muhammad Halim memulakan ceritanya. Semasa berada di pelabuhan berkenaan, Muhammad Halim dan rakan-rakan setugas sudah dapat mendengar bunyi tembakan yang datang daripada kawasan sekitar Pasar Bakara. Selain melihat percikan api tembakan,
Ketika itu, ketua company Major Abdul Rashid Ahmad yang sebelum itu membuat tinjauan di sebuah lokasi di Mogadishu, kemudian turut serta di pelabuhan berkenaan. Kira-kira pukul 6 petang, satu lagi pasukan daripada company AATM bersama 16 kereta perisai APC Condor bersama sejumlah anggota diketuai Major Aziz Abdul Latif turut tiba di pelabuhan tersebut. Semasa di pelabuhan itu, dapat dilihat sebuah helikopter Black Hawk Amerika Syarikat mendarat cemas dengan seorang daripada 3 anggotanya sudah terkulai kakinya akibat cedera parah. Daripada keadaan sekitar itu, saya dan rakan-rakan mula mengumpul maklumat berhubung keadaan yang berlaku. Namun, situasi sebenar masih belum diketahui, kata Muhammad Alim. Menurutnya, kira-kira waktu senja barulah datang sepasukan konvoi 200 tentera Amerika Syarikat bersama beberapa trak, dan ini diikuti tentera Pakistan dengan 4 buah kereta kebal jenis M48. Pada pukul 9.30 malam, sebuah helikopter Amerika Syarikat mendarat bersama seorang anggota berpangkat Colonel. Dengan menggunakan lampu suluh dan peta, Colonel Casper terus memberi perintah operasi menyelamatkan sejumlah tentera Amerika Syarikat di 2 lokasi di Pasar Bakara, iaitu kira-kira 10 km dari pelabuhan tersebut. Pasukan ATM hanya diberitahu mereka akan dipandu arah ke 2 lokasi kejadian daripada udara oleh helikopter Amerika Syarikat. Sebelum bergerak kira-kira pukul 10.30 malam, 6 hingga 7 anggota ATM bagi setiap kereta perisai yang berjumlah 32 buah kesemuanya diminta pulang ke kem bagi memberi tempat duduk kepada tentera Amerika Syarikat bagi menaiki kereta perisai tersebut. Ramai kalangan anggota ATM yang merayu hendak turut serta, tetapi disebabkan arahan dan tiada tempat di dalam kereta perisai itu, mereka semua hampa. Disebabkan itu juga hanya 3 hingga 4 anggota ATM sahaja berada di dalam setiap kereta perisai bersama 6 hingga 7 anggota Amerika Syarikat, ujar Muhammad Halim. Pergerakan konvoi menyelamat itu didahului 2 kereta kebal tentera Pakistan, diikuti company B ATM dengan 16 buah APC Condor, dan bahagian belakang disertai oleh company A tentera Amerika Syarikat bersama dengan trak-trak. Konvoi pertama itu pula diikuti konvoi kedua yang didahului company A ATM bersama 16 buah APC Condor, dan ini diikuti pula oleh tentera Amerika Syarikat bersama trak-trak di belakangnya juga. Bagaimanapun, 2 kereta kebal Pakistan itu hanya mengiringi konvoi-konvoi itu hingga ke satu checkpoint sahaja, iaitu di luar killing zone. Difahamkan kereta kebal itu tidak memasuki killing zone atas alasan tidak mempunyai kelengkapan night vision. Walaupun serba kekurangan dan hanya menggunakan kereta perisai APC Condor yang kurang ketahanannya berbanding kereta kebal, namun anggota ATM meneruskan juga operasi menyelamat tersebut. Kereta perisai ATM menggunakan mesin gun 7.62 mm berbanding kereta kebal tersebut yang mempunyai persenjataan lebih besar, iaitu 12.7 mm. Saya berada di dalam salah sebuah kereta perisai company B ATM. Konvoi pertama dan kami kemudian meneruskan pergerakan memasuki killing zone. Sebaik saja hendak memasuki killing zone, kami telah digempur bertubi-tubi di kiri dan kanan jalan raya, termasuk daripada senjata mesin gun, mortar dan sebagainya. Kami digempur termasuk dari sebuah bangunan Hotel Olimpik. Menurut Muhammad Halim, mereka digempur dengan hebat kira-kira 3 jam di dalam keadaan gelap gelita itu. Kami turut berbalas tembakan, katanya. Walaupun tidak pernah bertempur, tetapi saya tak tahu bagaimana tiba-tiba semangat sanggup berjuang terpahat pada diri setiap anggota. Begitu juga dengan anggota-anggota yang begitu berani mengendalikan mesin gun di bahagian belakang APC Condor kerana sanggup keluar mempamerkan diri mereka kepada pihak militer, ujarnya. Menurut Muhammad Halim, daripada persimpangan berhampiran Hotel Olimpik itu, pasukannya terpaksa bergerak kira-kira 1 kilometer sebelum tiba ke sebuah lokasi di mana sekumpulan tentera Amerika Syarikat sedang berlindung setelah terperangkap semenjak siang hari. Apabila tiba di lokasi kedudukan tentera Amerika Syarikat, kita mendapat tahu bahawa 18 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh, manakala 73 yang lain cedera parah.
Mereka yang cedera dan mayat-mayat itu dibawa menaiki APC Condor ATM. Hanya kira-kira pukul 7 pagi, barulah kami dapat bergerak pulang ke pangkalan, katanya. Sementara itu, tanpa Muhammad Halim sedar, daripada 16 kereta perisai di dalam company-nya itu, 2 kereta perisai berada paling belakang sekali telah tersasar ke laluan sebelah kiri ketika berada di persimpangan berhampiran Hotel Olimpik. Persimpangan ke sebelah kiri itu menuju ke lokasi kedua bagi menyelamat di mana terdapat sekumpulan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap juga. Seorang anggota ATM yang turut melalui pengalaman bertempur semasa di kawasan Pasar Bakara, Major Muhammad Juraimi Arifin memberitahu pasukannya ditugaskan ke lokasi kedua bagi menyelamat sekumpulan tentera Amerika Syarikat. Beliau yang ketika itu berpangkat Lieutenant muda dan tidak sampai setahun menyertai ATM berkata, beliau dan rakan-rakan telah diarah oleh Major Aziz Abdul Latif ke lokasi tersebut. Kami telah diserang bertubi-tubi seperti kereta perisai daripada company B. Kereta perisai kami juga hanya dinaiki oleh 3 hingga 4 anggota ATM. Manakala tentera Amerika Syarikat yang sebelum itu ada bersama telah pun turun disebabkan prosedur menetapkan apabila diserang, mereka perlu mencari perlindungan di kawasan selamat, ujarnya. Sebelum itu, kata Juraimi, pada masa operasi menyelamat tersebut, hanya 3 daripada 4 sahaja kereta perisai yang ada dapat bergerak ke hadapan. Ini disebabkan salah sebuah kereta perisai berkenaan telah digempur, menyebabkan pemandunya tidak dapat melihat apabila alat smoke launcher ditembak musuh dan asap alat itu telah terkena pada mata pemandu kereta perisai. Walaupun hanya 3 kereta perisai, tetapi kami tetap bergerak ke hadapan untuk operasi menyelamat seperti yang diarahkan, katanya. Apabila tiba di lokasi kedudukan tentera Amerika Syarikat yang dikepung, beberapa tentera Amerika Syarikat terus berlari mendapatkan dan berlindung di dalam kereta perisai ATM berkenaan. Saya tak tahu berapa ramai tentera Amerika Syarikat menaiki kereta perisai kami, tetapi keadaan ketika itu macam sardin. Mereka, tentera Amerika Syarikat, didapati lesu dan keletihan. Yang pasti, jumlah anggota tentera Amerika Syarikat di dalam setiap kereta perisai itu melebihi 10 orang. Sebaik saja hendak berpatah balik, kami sekali lagi diarah bergerak ke depan semula. Setelah mendapat maklumat terdapat 2 kereta perisai daripada company B ATM yang tersasar daripada laluan asal dan kini berada di hadapan sekali serta telah digempur dengan hebat. Memang ketika itu tiada apa yang dapat difikirkan. Demi rakan dan setiakawan di dalam ATM, perasaan takut ketika itu sudah hilang. Yang ada cuma semangat untuk terus bertempur dan berjuang bermati-matian di samping dapat menyelamatkan rakan-rakan tugas. Begitu juga rakan di dalam setiap kereta perisai lain yang sanggup keluar sebahagian badan mereka semata-mata untuk mengendalikan mesin gun. Operasi oleh konvoi Company A itu telah berjaya menyelamatkan anggota ATM termasuk Private Rizal Ismail yang berada di dalam konvoi di bahagian hadapan sekali. Namun, seorang rakan setugas Korporal Mat Aznan Awang telah terkorban setelah kereta perisai dinaiki dan berada di bahagian hadapan telah ditembak dengan senjata anti kereta kebal, kata Juraimi. Akhirnya, mereka berjaya keluar daripada killing zone itu kira-kira pukul 6 pagi. Bagi Muhammad Halim dan Juraimi, pengalaman bertempur dan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap di 2 lokasi di Pasar Bakara merupakan satu pengalaman yang sukar dicari ganti. Kedua-dua anggota ini yang dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1994 menganggap pengorbanan ATM di Somalia amat besar dan tidak ternilai. Kisah benar keberanian anggota ATM di Somalia ini merupakan catatan sejarah yang tidak boleh dinafikan walaupun tiada filem seumpamanya dapat memberi gambaran seperti yang telah dihasilkan melalui filem Black Hawk Down. Bagi anggota-anggota ATM, ini adalah sejarah. Sejarah tetaplah sejarah walaupun mereka tidak disanjung melalui layar perak. Apapun ke mana sahaja kita pergi, bendera Malaysia yang berkibar seringkali disambut dengan perasaan gembira dan hormat daripada negara lain. Jadi, atas sebab apa dan kenapa ada orang kita sendiri yang masih mengutuk? Assalamualaikum.